Selamat petang, salam sejahtera. Ini satu keputusan yang amat mengejutkan kita semua. Apabila Bersatu melapor kepada SPRM berhubung Pakatan Harapan BN belanja mewah pada PRU 15. Sehingga seorang pemimpin daripada DAP mengatakan buktikan kalau ada perbelanjaan yang mewah itu. Ini mungkin ada kaitan dengan tindakan SPRM membekukan akaun Bersatu baru-baru ini. Bahkan pendedahan-pendedahan yang luar biasa daripada SPRM juga dan juga tim ketua pengarah SPRM sendiri yang menyatakan bahawa semua akaun Bersatu itu dibekukan kerana wujud aktiviti yang dicurigai dan juga wujud satu siasatan berkaitan derma RM 300 juta. Dan seperti yang diwar-warkan oleh pemimpin-pemimpin yang lain, mereka juga mengatakan bagaimana parti Bersatu itu yang umurnya baru setahun jagung, baru 6 tahun, tetapi kekayaan akaunnya luar biasa, melampaui pemikiran biasa. Bagaimana, dari mana sumber, siapa yang derma, kata mereka. Bahkan Puan Zarkasi juga menyatakan, beliau kata patut disiasat dengan sebaik-baiknya dan dia pun mahu tahu siapa penderma yang sangat budiman itu. Selain itu, dia juga kata mustahil lah kalau Muhyiddin tidak ada duit lain lagi. Itu merujuk apabila Muhyiddin kata parti Bersatu akan merayu supaya akaun Bersatu tidak dibekukan dan dibatalkan pembekuan. Jadi, ini membawa kepada peringatan sekali lagi oleh Puan Zarkasi dalam isu kes di mana Anwar Musa mengatakan pada waktu PRN Sabah, Anwar Musa kata Muhyiddin bantu dengan wang berjuta. Jadi adalah satu kebenaran juga, ada juga satu logiknya apabila Puan kata di mana duit itu dan mustahil tidak ada lagi duit Muhyiddin untuk menggaji staf Bersatu atau Perikatan Nasional, kata beliau. Hari ini kita dikejutkan pula apabila Bersatu mengambil tindak balas respon kepada perkara itu dengan melapor pula kepada SPRM berhubung Pakatan Harapan dan BN belanja mewah pada PRU 15. Kita pun tak tahu apa maksud dia berbelanja mewah ini. Jom kita lihat laporannya. Bersatu hari ini membuat laporan kepada SPRM Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM berhubung perbelanjaan mewah Pakatan Harapan PH dan Barisan Nasional BN semasa PRU 15. Ketua Bersatu Puchong Syukur Mustafa mendakwa terdapat pelbagai laporan mengenai Pakatan Harapan dan BN menggunakan poster dan bendera dalam jumlah yang banyak untuk kempen. Syukur turut mendakwa Anwar Ibrahim, pengerusi Pakatan Harapan dan Presiden PKR menggunakan helikopter mewah semasa kempen pilihan raya. Kami berharap agar satu siasatan menyeluruh oleh pihak SPRM dapat dilakukan terhadap Pakatan Harapan PH dan Barisan Nasional BN, terutamanya Anwar dan keluarganya, kata laporan ini. Laporan ini memerlukan tindakan yang adil daripada dan segera daripada SPRM, katanya pada sidang media di Ibu Pejabat SPRM. Syukur juga mempersoal bagaimana anak Anwar, yaitu Nurul Izzah, boleh dilantik sebagai penasihat kanan ekonomi dan keuangan kepada Perdana Menteri itu tanpa menerima sebarang pampasan maupun gaji. Laporan itu menyusul desakan bekas pembantu Muhyiddin Yassin, Marzuki Muhammad, yang mahu SPRM menyiasat PKR dan DAP berhubung perbelanjaan ketika PRU 15 termasuk sumber dana. Kenyataan Marzuki muncul setelah SPRM membekukan akaun Bersatu. Dikatakan ada kaitan dengan siasatan berhubung dakwaan penyelewengan berbilion ringgit bagi pakej rangsangan COVID-19. Muhyiddin menafikan dakwaan sedemikian dan menegaskan
Pentadbirannya tidak pernah salah guna dana ketika beliau menjadi Perdana Menteri. Syukur mendakwa pelbagai tuduhan dilontarkan terhadap Bersatu bagi mencipta persepsi negatif terutama menjelang PRN. Beliau juga mendakwa Bersatu dihukum tanpa sebarang proses wajar, tanpa atau sambil menyatakan akaun parti dibekukan sebelum SPRM melengkapkan siasatan. Saudara-saudara sekalian, kita sangat berharap supaya isu ini dapat diselesaikan dengan segera. Siasatan kalau boleh dilakukan dengan telus. Dan apa-apa keputusan pun terpulanglah kepada kerajaan. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Ini satu kejutan yang amat besar berlaku dalam politik Malaysia. Bayangkan, selepas 25 tahun, Anwar tidak pernah melakukan ini. Perdana Menteri kita, Anwar Ibrahim, tidak pernah melakukan ini selepas 25 tahun. Yang mana Anwar kali pertama akan menjejakkan kaki ke pejabat UMNO pada malam ini. Wah! Buat apa Anwar ke sana? Ikuti terus ulasan ini dan jangan lupa tekan butang subscribe untuk mendapatkan isu-isu terkini daripada channel saya ini. Baik, sebelum kita mengetahui apa tujuan Anwar Ibrahim datang ke pejabat UMNO pada malam ini selepas 25 tahun selepas beliau dipecat daripada UMNO 25 tahun yang lepas oleh Tun Mahathir Mohamad sendiri. Apakah dengan ini akan ada sinar baru yang mana mungkinkah UMNO dan juga Pakatan Harapan ataupun PKR akan membuat kerjasama yang lebih besar dalam mana-mana kerjasama politik selepas ini? Apakah nasib Bersatu selepas PH atau Pakatan Harapan ataupun PKR bekerjasama penuh melalui politik? Anwar Ibrahim dilaporkan akan menjejakkan kaki di ibu pejabat UMNO di Kuala Lumpur malam ini. 25 tahun selepas dipecat daripada parti itu pada tahun 1998. Perdana Menteri dilaporkan hadir pada jam 8.30 malam bagi mempengerusikan mesyuarat pertama Sekretariat Kerajaan Perpaduan yang melibatkan wakil-wakil parti kerajaan. Ketua Pemuda UMNO Ashraf Wajdi Dusuki yang juga ketua sekretariat itu mengesahkan kepada Malaysia Kini bahawa Anwar akan hadir malam ini. Selain Anwar, kehadiran DAP juga menjadi tumpuan memandangkan konflik lama parti itu dan UMNO sebelum ini. Pejabat UMNO menjadi pejabat urusan sekretariat itu. Sekretariat itu ditubuh bagi membincangkan perjalanan kerajaan dan langkah ke hadapan, termasuk kerjasama politik serta janji-janji manifesto parti-parti kerajaan. Dalam Perhimpunan Agung UMNO sebelum ini, hanya wakil BN diundang atas alasan ingin menyelesaikan perkara-perkara yang berbangkit dengan keputusan dalam UMNO dan BN. Bagaimanapun, ramai melihat tindakan itu dibuat supaya penyokong UMNO tidak terkejut dengan perubahan drastik hala tujunya yang membentuk kerajaan dengan musuh tradisi kali ini. Malaysia Kini sedang cuba mendapatkan butiran lanjut berkaitan mesyuarat malam ini. Sementara itu, pemimpin Pakatan Harapan PH akan bermesyuarat terlebih dahulu petang ini sebelum bertemu parti-parti kerajaan lain malam ini juga. Saudara-saudara sekalian, seperti yang saya nyatakan sebentar tadi, perkara ini memang luar biasa. Tidak pernah Anwar lakukan, tidak pernah Anwar berani lakukan semula, tetapi selepas 25 tahun, Anwar benar-benar laksanakan yang luar biasa. Apabila beliau datang sendiri ke menara UMNO yang telah memecat pun beliau, yang mana meninggalkan sejarah hitam dalam arena politik hidup Anwar Ibrahim. Semoga dengan apa yang berlaku ini memberikan isyarat yang lebih jelas dan besar kepada negara kita. Sebelum kita berpisah dan ikuti terus ulasan selepas ini, berikan dulu komen kamu. Adakah Anda merasakan
dengan adanya gabungan ataupun dengan adanya perkembangan luar biasa seperti ini akan membawa satu lagi mercu kejayaan kepada kerajaan pimpinan Anwar Ibrahim. Dan adakah ini akan membawa kepada pengukuhan kerajaan Malaysia sehingga mungkin 2 atau 4 atau 5 atau 6 penggal kerajaan perpaduan ini akan dapat bertahan. Dan adakah dengan kerjasama politik baharu Anwar Ibrahim dengan UMNO ini, maka ianya akan membuka jajaran baharu dalam politik baru Malaysia. Dan kita berdoa dengan apa yang berlaku sekarang ini akan lebih mengangkat Malaysia menjuarai dunia. Ikuti terus ulasan selepas ini.